Ulasan yang seterusnya ini adalah berkaitan dengan Khairi Jamaluddin yang akan jadi Perdana Menteri. Wah, ini paling hot di mana-mana. Khairi Jamaluddin mengatakan kemarin bahwa dia memang mempunyai hasrat untuk menjadi Perdana Menteri dan tidak heran kalau tiba-tiba Perdana Menteri datang daripada Sungai Buloh. Selain itu, beliau juga berhasrat untuk memimpin UMNO pada masa yang akan datang. Apakah ini adalah teknik untuk memancing undi? Ialah kan, kalau kita punya calon itu boleh jadi Perdana Menteri, bayangkan, itu satu keuntungan bagi ramai orang. Tapi apabila Ismail nyatakan hari ini KJ layak jadi PM satu masa nanti, itu Ismail Sabri berkata. Tapi dia juga kata sebelum laporan ini, dia kata dia boleh jadi Perdana Menteri, KJ boleh jadi Perdana Menteri, tapi bukan waktu sekarang, kata Ismail Sabri Yaakob. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini menyifatkan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memang layak untuk diangkat menjadi Perdana Menteri pada masa akan datang. Penyandang kerusi Parlimen Berak itu berkata apa yang diperlukan oleh calon Parlimen Sungai Buloh itu ialah mendapatkan sokongan daripada parti dan Barisan Nasional serta menang pada PRU pada satu masa nanti. Okey, memang KJ kata itu hasrat jadi Perdana Menteri dan pemimpin UMNO bukan untuk sekarang tetapi untuk masa depan, kata Ismail Sabri Yaakob. Ya kan? Yang akan menjadi Perdana Menteri sekarang hanya satu, yaitu Ismail Sabri. Tapi kalau Zahid jadi, macam mana? Itu harap-harapnya tidaklah seperti itu karena yang dijanjikan ialah Ismail Sabri Yaakob. Memang dia layak untuk menjadi Perdana Menteri, kata Ismail Sabri Yaakob merujuk kepada Khairi Jamaluddin, tetapi akan datang. Kalau menang pilihan raya, dapat sokongan daripada parti, tentu saja KJ salah seorang yang layak diangkat sebagai Perdana Menteri satu masa nanti, kata Ismail Sabri Yaakob. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui selepas Majlis Ramal Mesra. Baik, aku nak tanya kamu semua, siapa yang lebih layak sebenarnya antara bertiga ini? Zahid Hamidi, Ismail Sabri Yaakob atau KJ yang menjadi Perdana Menteri selepas PRU 15 ini? Aku ulang lagi. Kalau ikut pada permintaan netizen, pada keinginan netizen ini, siapa sebenarnya yang layak menjadi Perdana Menteri di Malaysia selepas PRU 15 kalau ditakdirkan Barisan Nasional yang menang? Adakah Zahid Hamidi atau Ismail Sabri Yaakob atau Khairi Jamaluddin? Tinggalkan komen Anda di ruangan komen ini. Saudara-saudara sekalian, Ismail Sabri berkata demikian ketika mengulas mengenai kenyataan penyandang kerusi Parlimen Rembau itu yang menyurahkan hasrat untuk memimpin UMNO dan seterusnya menjadi Perdana Menteri satu hari nanti. Dalam satu ceramah umum di Taman Saujana Utama Sungai Buloh malam semalam, Khairi dipetik oleh media sebagai berkata sekiranya pengundi Sungai Buloh boleh mengundinya sekaligus memenangi kerusi parlimen itu, beliau bukan hanya akan membela nasib masyarakat di sana, tetapi juga memimpin negara pada suatu hari nanti. Tapi macam potong steam betul lah Ismail Sabri ini. Bagus-bagus sudah Khairi Jamaluddin memancing undi dengan menjual nama Perdana Menteri untuk jadi Perdana Menteri. Seperti yang dia kata, kalau dia jadi Perdana Menteri, beliau akan membela masyarakat di Sungai Buloh. Tiba-tiba pula Ismail Sabri Yaakob kata pula, tapi bukan sekarang menjadi Perdana Menteri. Jadi potong steam lah, macam itulah kan. Okey. Apa pendapat kamu semua tentang isu kali ini? Apa pendapat kamu? Adakah Khairi yang lebih layak berbanding Ismail Sabri dan Zahid untuk menjadi Perdana Menteri? Tinggalkan komen kamu semua. Selamat petang, salam sejahtera. Kalau kemarin isunya tentang kekayaan Rafizi Ramli dan telah dijelaskan oleh Rafizi Ramli bagaimana beliau mendapatkan kekayaan sehingga 18 juta asetnya itu, dan aku telah bacakan sebentar tadi, kamu boleh share dalam channel ini. Aku yakin itulah cara Rafizi mendapatkan kekayaannya, yaitu melalui perniagaan, melalui bisnes dan melalui syarikat korporat yang beliau buat. Dan beliau kini mencabar, Rafizi mencabar pula sesiapa yang telah membaca aset tersebut ataupun pengisytiharan harta itu supaya
giliran mereka pula untuk mendedahkan aset mereka. Berani? Tapi hari ini, seperti yang dijanjikan kemarin, Anwar Ibrahim bersama dengan istrinya itu Wan Azizah akan istihar harta mereka. Aku tertanya-tanya dari kemarin sehingga hari ini, karena ada saudara yang mulai menyerang mereka mengatakan belum ada di dalam portal PKR yang menyatakan berapa harta atau berapa aset Anwar Ibrahim dengan istrinya. Namun hari ini semuanya itu telah terjawab dengan begitu tuntasnya. Anwar telah mengisytiharkan aset bersih lebih RM11 juta. Pengerusi Pakatan Harapan PH Anwar Ibrahim hari ini mengisytiharkan aset bersih sebanyak Rp11.178.667,80. Aku secara pribadi, aku tidak heran dengan kekayaan Anwar Ibrahim sebanyak 11 juta ini. Aku tak heran karena memang kebiasaan seorang ahli politik mempunyai uang sehingga begini banyak. Tapi yang heran kalau tak nak istihar harta dan tak bayar cukai, lebih menghairankan tak bayar cukai dan kalau sampai berbilion ringgit, itu yang menghairankan. Saudara-saudara, jadi telah diistiharkan hari ini dengan muktamad. Anwar Ibrahim kata dia punya 11 juta aset bersih. Pengistiharan harta itu diisyaratkan atau disyaratkan PKR kepada calon PRU ke-15 mereka dan disiarkan di laman khas calonkeadilan.org. Dokumen pengisytiharan harta Anwar antara lain menyeraikan wang tunai dan simpanan termasuk pelaburan berjumlah RM828.667,83 yang kebanyakannya disimpan di akaun Bank Islam RM354.812,58. Selain itu, aset lain merupakan tanah berserta rumah di Segambut dalam Kuala Lumpur dengan nilai pasaran RM9 juta yang dibeli dengan harga RM4 juta pada 2005 secara tunai hasil jualan unit rumah di Bukit Damansara. Turut disenaraikan tanah di Port Dickson, Negeri Sembilan dengan nilai pasaran RM1 juta yang dibeli pada tahun ini secara tunai yang dinyatakan sebagai hasil jualan rumah di Bukit Damansara. Pada ruangan barang kemas dan kenderaan, tiada aset yang disenaraikan. Anwar merupakan antara yang terakhir daripada kalangan calon PKR membuat pengisytiharan itu selepas kebanyakan calon lain selesai berbuat demikian 2 hari lalu. Setakat laporan ini ditulis, dokumen pengisytiharan harta bagi isteri Anwar iaitu Wan Azizah Wan Ismail masih belum tersedia. Sementara itu, Anwar yang ditemui pemberita pada sesi dialog di Kuala Lumpur hari ini berkata, dia mengambil masa menyelesaikan pengisytiharan hartanya kerana perlu menyelesaikan urusan lain terlebih dahulu. Saya tidak melengahkan proses pengisytiharan harta, katanya. Saya berada di luar kawasan, saya berada di Johor dan hanya balik pada pukul 2 pagi hari ini. Saya perlu menandatangani dokumen itu di hadapan pesuruh jaya sumpah. Sebab itu, saya tidak dapat menyelesaikan lebih awal, kata Anwar lagi. Dia turut mencadangkan agar Perdana Menteri sementara Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Kesihatan sementara Khairi Jamaluddin mengisytiharkan harta mereka. Saudara-saudara, itulah dia harta daripada Anwar Ibrahim berjumlah lebih RM11 juta. Sekarang yang menjadi persoalan sehingga kini aku belum lagi dengar daripada mana-mana parti politik yang lain yang berani mengisytiharkan harta mereka. Jadi aku nak tahu berapa sebenarnya harta Zahid Hamidi. Ikuti terus ulasan yang seterusnya.